Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin panjatkan rasa kesyukuran sebab kita dapat bersama-sama di taklimat bagi Minggu Destinasi Siswa sesi Oktober 2020. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Hairin Huda binti Umar, pengurus asrama makanan di bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru kerana berjaya menempatkan diri ke UiTM. Jadi untuk itu selamat datang ke UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Berikut adalah overview berkenaan dengan komposisi yang ada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Di mana kampus Kuala Pilah merupakan kampus yang paling sulung di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, yang dibuka pada 1 Jun 2009, dan kemudian kita menerima kampus yang baru, iaitu kampus Seremban yang bermula pada 3 Februari 2014, dan akhir sekali kita juga menerima kampus yang paling bongsu, yang cantik, iaitu kampus Serembau yang telah mula beroperasi pada 3 Januari 2017. Berikut adalah beberapa unit yang terdapat di bahagian Hal Ehwal Pelajar, iaitu ada 8 buah unit yang di bawah seliaan bahagian Hal Ehwal Pelajar, iaitu di bawah Timbalan Rektor HCP, di mana unit pengurusan kolej dan NR merupakan salah satu unit yang berada di bahagian Hal Ehwal Pelajar. Mari kita tengok apakah perkhidmatan di unit pengurusan kolej dan NR ni. Kalau kita sebut berkenaan dengan kolej, dia memang tak lari dengan penempatan pelajar. Antara aktiviti yang kita buat di bawah perkhidmatan penempatan pelajar ni adalah penempatan dan pendaftaran pelajar baru dan lama. Yang ini pelajar-pelajar baru nanti akan melalui proses pendaftaran dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga memproses permohonan rayuan bagi pelajar lama yang tidak berjaya menempatkan diri di kolej kediaman. Dan keputusan rayuan berjaya rayuan ni adalah bergantung kepada bilangan kekosongan kolej kediaman nantilah. Dan seterusnya permohonan pengecualian barang kolej dan juga proses clearance pelajar. Maksud proses clearance ni adalah semua pelajar perlu menjalankan proses clearance, terutama apabila sebelum pelajar pulang ke kampung setelah menamatkan peperiksaan akhir, di mana pelajar perlu mengosongkan bilik dan perlu pastikan bilik yang ditinggalkan dalam keadaan kemas dan bersih. Dan seterusnya pelajar perlu pulangkan kunci bilik ataupun kunci rumah itu adalah proses clearance pelajar. Selain dari itu, di unit pengurusan kolej juga kita memberikan perkhidmatan pelajar, iaitu perkhidmatan kaunter. Ini di mana-mana bahagian pun ada juga perkhidmatan kaunter yang disediakan. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan pendaftaran barangan elektrik. Bagi pendaftaran barangan elektrik dan juga insentif makanan ni, saya akan sentuh pada taklimat pada hari ini selepas ni lah. Dan seterusnya pengurusan kunci dan lain-lain. Peraturan dan penguatkuasaan. Seperti di IPTA lain dan juga asrama, kita ada peraturan. Semua penghuni kolej kediaman perlu mematuhi peraturan yang telah disediakan. Antaranya adalah berkaitan dengan kebersihan bilik lah. Dan seterusnya di pihak unit pengurusan kolej itu sendiri, kita akan menjalankan penguatkuasaan peraturan kolej. Yang ini juga kita akan sentuhlah sedikit sebanyak di dalam taklimat pada hari ini. Dan antara perkhidmatan lain adalah penyewaan perabot, kesihatan dan keselamatan pelajar, yang mana kita akan menjalankan pencegahan pembiakan nyamuk Aedes dan kawalan demam denggi, pengurusan penyakit berjangkit dan sebagainya. Dan seterusnya adalah kemudahan kolej. Berikut adalah carta organisasi unit pengurusan kolej dan NR di kampus Kuala Pilah, yang mana diketuai oleh saya sendiri, dan juga dibantu oleh seorang penolong pengurus asrama dan 3 penyelidik asrama.
Okey, kita lihat pula carta organisasi bagi kampus Remban. Okey, di kampus Remban diketuai oleh Encik Muhammad Iqmal bin Abdul Halim dan dibantu oleh 2 orang penolong pengurus asrama dan 2 orang penyelia asrama. Okey, bagi kampus Remban pula diketuai oleh Cik Nur Atikah Syazwani dan dibantu oleh seorang penyelia. Okey, kepada pelajar-pelajar sekiranya ada sebarang pertanyaan di kemudian hari, boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai yang berada di unit pengurusan kolej di kampus masing-masing nanti. Okey, seterusnya kita pergi ke staff resident college. Apa itu staff resident college? Okey, yang biasanya kita akan panggil SRK lah. Okay, SRK ni adalah pegawai yang dilantik oleh pihak universiti untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, di mana pegawai SRK ini juga akan tinggal bersama-sama dengan pelajar di kolej kediaman. Okay, waktu bertugas bagi SRK adalah pada hari bekerja bermula jam 5 petang hingga 8 pagi hari berikutnya. Seterusnya hujung minggu bermula 8 pagi hingga 8 pagi hari berikutnya. Okey, sekiranya pelajar ada apa-apa masalah boleh berjumpa dengan SRK lah. Okey, kerana antara tugas-tugas SRK ni adalah menjaga kebajikan pelajar. Sebagai contoh, sekiranya pelajar jatuh sakit waktu malam, pukul 12 atau pukul 1, di mana unit kesihatan kita tidak beroperasi. Jadi pelajar boleh berjumpa dengan SRK untuk memohon bantuan lah. Nanti pihak SRK akan bantu sama ada menghantar pelajar ke klinik yang berdekatan ataupun ke hospital. Dan seterusnya, antara tugas SRK adalah menganjurkan aktiviti berbentuk pembangunan pelajar. Ini adalah aktiviti-aktiviti kolej lah yang mana pelajar perlu mengikuti, kerana salah satu kriteria untuk berjaya kolej adalah aktiviti kolej kediaman. Walaupun dalam situasi pandemik ni, aktiviti kolej kita akan jalankan juga, tapi dalam norma baru, di mana berkemungkinan kita akan menjalankan aktiviti lebih pada online lah, berbentuk online, dan juga sharing session di social media. Okey, ini saya kongsikan sedikit berkenaan kolej-kolej yang ada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Okey, yang pertama, jika di kampus Remban, kita ada Kolej Bendahara Skudai untuk penempatan siswa dan Kolej Puteri Mayang Selida untuk penempatan siswi. Bagi kampus Remban pula, kita ada Kolej Datuk Shah Bandar. Ini kolej siswa lah. Dan juga Kolej Tok Puan untuk penempatan siswi. Bagi kampus Kuala Pilah pula, kita ada Kolej Sri Menanti untuk penempatan siswi dan Kolej Sri Pilah untuk penempatan siswa. Okey, ini adalah kolej-kolej kediaman yang pelajar-pelajar baru bakal diami nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada peraturan kolej. Okey, secara umumnya, pelajar adalah dilarang berdua-duaan sama ada berkenderaan ataupun tidak di kawasan kolej kediaman pada bila-bila masa. Ini bukan sahaja di kolej kediaman sajalah, tapi selagi mana berada di dalam kampus masing-masing. Dan kemudian penghuni kolej dilarang membuat bising yang boleh menyebabkan gangguan. Sebagai contoh, pelajar-pelajar nak sambut hari lahir kawan-kawan, tak salah, kita tak halang pelajar-pelajar untuk membuat sambutan birthday contoh, tapi dalam keadaan yang sederhana lah, supaya tidak mengganggu ketenteraman penghuni-penghuni lain. Di mana pelajar kena faham, di kolej kediaman ni pelajar-pelajar hidup berjiran. Kawan-kawan yang tinggal di bilik sebelah ataupun bilik berhadapan dengan bilik pelajar-pelajar nanti, mereka adalah jiran pelajar-pelajar semua. Jadi kena jagalah hubungan baik tu. Jangan sampai mengganggu ketenteraman mereka lah. Mungkin ada yang nak belajar dan sebagainya. Kemudian pelajar dilarang memiliki, membawa ataupun berada dalam kawalan dan menghisap rokok, dadah, pil hayal, ekstasi dan minuman keras. Sekiranya pelajar-pelajar didapati melanggar peraturan ini, kita tidak akan teragak, akan terus bawa ke tindakan tata tertib. Seterusnya, pelajar hendaklah menginap di bilik yang diperuntukkan sahaja. Sekiranya pelajar ditangkap kerana
pelajar menginap di bilik rakan-rakan ataupun membenarkan rakan-rakan menginap di bilik pelajar itu sendiri, kita akan bawa ke tindakan tata tertib. Begitu juga pelajar tidak boleh menukar bilik sesuka hati tanpa mendapat kelulusan daripada unit pengurusan kolej lah. Sekiranya pelajar menghadapi masalah yang perlukan pertolongan daripada pegawai-pegawai, boleh jumpa terus dengan pegawai di kolej kediaman. Suka cerita saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, apabila hendak membuat pendaftaran kolej nanti, pastikan pelajar-pelajar memuat turun borang-borang yang telah disediakan semasa pelajar-pelajar membuat semakan keputusan permohonan hari itulah. Antara borang yang saya ingin tekankan di sini adalah, selain daripada surat tawaran, pelajar-pelajar juga perlu membawa sekali borang maklumat pelajar dan juga aku janji perabot, di mana pelajar-pelajar boleh muat turun dan isi siap-siap daripada rumah. So bila datang ke kaunter pendaftaran, kita boleh terus terima saja. Pastikan isi dan tanda tangan. Dan semua pelajar adalah tertakluk kepada Peraturan Akta 174. Peraturan Akta 174 ni tidak tertakluk di dalam kawasan kompaun kolej sahaja, tetapi termasuk juga di dalam kampus ataupun di luar kampus. Selagi mana pelajar-pelajar bergelar siswa ataupun siswi UiTM. Seterusnya adalah berkenaan dengan kebersihan dan kekemasan bilik. Pastikan bilik sentiasa kemas. Tilam mestilah bercadar dan bantal bersarung. Tidak dibenarkan menconteng, menampal sebarang bentuk poster di dinding, almari dan pintu. Sebab kalau pelajar-pelajar tampal risalah-risalah atau poster ni, kita nampak bilik tu kurang kemas lah. Kemudian pakaian hendaklah sentiasa kemas dan teratur, gantung di dalam almari. Saya ingatkan pelajar-pelajar tidak dibenarkan sama sekali menggantung pakaian di railing langsir, di water sprinkler dan sebagainya, sebab ia boleh membawa kerosakan kepada peralatan tersebut. Kemudian pelajar juga, ini saya yakin pelajar semua faham, tidak membuang sampah di kawasan kolej kediaman atau mencurah air melalui tingkap balkoni lah. Seterusnya, kasut hendaklah sentiasa disusun rapi, meja hendaklah sentiasa kemas, dan pelajar adalah disarankanlah untuk mengamalkan budaya EXA di kolej kediaman masing-masing sepanjang masa. Apa itu EXA? EXA adalah singkatan bagi ekosistem kondusif sektor awam. Ini adalah EXA ni dia sama seperti 5S. So pelajar-pelajar boleh Google lah apa itu EXA, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekiranya ada pertanyaan berkenaan dengan EXA ni, bila-bila masa pelajar boleh datang berjumpa dengan pegawai-pegawai di pejabat kolej dan kita akan bagi penerangan dengan lebih lanjut lah. Seterusnya berkenaan dengan penggunaan alat-alat elektrik. Di mana yang pertama sekali, pelajar dilarang sama sekali memasak di dalam bilik ataupun rumah atau di mana-mana kawasan kolej kediaman. Kenapa kita tak beri kebenaran pelajar memasak? Antaranya adalah kita khuatir sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini lah. Sebagai contoh, kebakaran, short circuit dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua, dilarang mengubah suai peralatan dan pendawaian elektrik. Kemudian heater atau coil atau hot stove dan periuk nasi automatik adalah dilarang digunakan di kolej kediaman. Sekiranya pelajar ditangkap memiliki barang-barang tersebut, selain daripada barang-barang yang dibenarkan, kita akan bawa ke tindakan tata tertib. Nanti kita akan tengok apa kesan tindakan tata tertib ni kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, pastikan kipas angin, lampu dan alat-alat elektrik dipadamkan sebelum meninggalkan bilik. Pastikan semua pelajar mengamalkan amalan yang baiklah, seperti tidak membuat pembaziran dan sebagainya. Yang kelima, mewujudkan pancaran gelombang radio secara haram. Ini juga tidak dibenarkan sama sekali.
Okey, berikut adalah barangan elektrik yang dibenarkan. Okey, pendaftaran barangan elektrik boleh dibuat melalui sistem portal pelajar dan sebanyak RM10 yuran atau pembayaran yang dikenakan bagi setiap alatan yang didaftarkan. Okey, kita tengok saya dah notekan di sini sebagai contoh. Okey, telefon bimbit, setiap pelajar kena daftarkan telefon bimbit mereka. Okey, sebab setiap pelajar ada telefon bimbit kan. Okey, so untuk setereka kita hadkan kepada bilik berdua 1 unit, bilik berempat 2 unit. Okey, bagi mesin pencetak, komputer reader, komputer, ini semua setiap pelajar kena daftarkan lah. Itu pun sekiranya pelajar tersebut bawa peralatan-peralatan ni. Kalau tak bawa, tak perlu daftarkan lah. Okey. Kemudian untuk ceret elektrik yang jenis jug, bilik berdua 1 unit, bilik berempat 2 unit. Okey, begitu juga dengan pengering rambut. Okey, bilik berdua 1 unit, bilik berempat 2 unit, dan radio tidak melebihi 15 watt, setiap bilik 1 unit. Okey, ini antara barang-barang yang dibenarkan lah. Okey. Okey, ini adalah proses pendaftaran peralatan elektrik. Okey, saya harap pelajar-pelajar peka selepas ini dengan perkeliling-perkeliling yang kita keluarkan berkenaan dengan pendaftaran elektrik ni. Okey, yang pertama sekali, setiap peralatan yang dibawa perlu didaftarkan di dalam sistem portal. Okey, setiap pelajar nanti akan diberikan password dan juga ID untuk sistem portal, di mana di dalam portal tersebut ada beberapa menu lah. Antaranya adalah sistem eHCP. Jadi pelajar perlu menekan di sistem eHCP itu untuk pergi ke menu pendaftaran e-elektrik. So pendaftaran elektrik pelajar perlu buat secara online. Seterusnya, apabila pelajar dah menghantar permohonan, pelajar terus bawa peralatan yang didaftarkan ke pejabat UPKNR untuk kelulusan. Di mana di sini untuk step kedua ni kita akan semaklah. Setiap peralatan yang elektrik yang dibawa ini adalah selamat digunakan. Sebagai contoh, jika kita dapati ada wire-wire yang telah menunjukkan benang di bahagian dalam, iaitu kita tak galakkan lah, sebab kita khawatir berlaku short circuit, renjatan dan sebagainya. Kemudian setelah mendapat kelulusan daripada pejabat kolej, bil pendaftaran elektrik ini akan dijana secara automatik ke bil-bil pelajar. Bil ini pelajar boleh akses melalui sistem ledger di sistem bendahari lah. Sama juga pelajar-pelajar boleh akses melalui sistem portal. Boleh semak bil-bil yang tertera di dalam ledger pelajar. Pelajar perlu menekan nombor bil berkenaan untuk pelajar pastikan bil apa yang telah terjana. Sebagai contoh, di dalam ledger pelajar nanti akan ada beberapa bil. Sebagai contoh, bil yuran pengajian, bil yuran kolej dan juga bil elektrik. So kat situ kena pastikan bayaran yang nak dibuat nanti adalah nombor bil, menggunakan nombor bil yang betul lah. Kemudian setelah bil dijana, pelajar boleh membuat bayaran bil di kaunter Bank Islam ataupun mesin ATM ataupun secara internet banking. Dalam keadaan situasi sekarang ni, kita galakkan pelajar buat secara online lah, cashless. Sukacita saya nak ingatkan bahawa bayaran secara kad kredit tidak digalakkan. Kenapa kita tak galakkan? Yang pertama sekali, sebagai contoh ya, pelajar A ingin membuat bayaran bil elektrik, dan beliau membuat bayaran bil elektrik tersebut pada awal-awal semester. Setelah bil dijana sahaja, beliau terus buat bayaran secara kad kredit. Itu tak mendatangkan masalah. Tetapi yang mendatangkan masalah apabila pelajar berkenaan membuat bayaran secara last minute, menggunakan kad kredit, terutama sekali apabila tarikh permohonan kolej untuk semester hadapan telah dikeluarkan dan bayaran tersebut dibuat berdekatan dengan tarikh permohonan. Sebabnya kita faham bila bayar secara kad kredit ni selalunya bayaran akan floating dahulu. So
So nanti bila bayaran floating di dalam sistem pelajar masih lagi tertera pelajar belum membuat bayaran. So apabila pelajar mempunyai hutang, pelajar tidak boleh membuat permohonan kolej secara online. Sebab tu kita tak galakkan untuk buat secara kad kredit, melainkan kalau pelajar-pelajar membuat bayaran lebih awal ya. Seterusnya adalah tanggungjawab pelajar terhadap harta benda sama ada di Kolej Kediaman maupun di fakulti, di bangunan-bangunan lain di UiTM lah. Yang pertama sekali, penghuni kolej dilarang mengubah kedudukan perabot di dalam bilik. Mungkin pelajar rasa bosan dengan kedudukan perabot-perabot yang ada di dalam. Walau bagaimanapun, pelajar tidak dibenarkan untuk mengubah kedudukan sebab kedudukan yang kita buat itu adalah telah mengambil kira beberapa faktor lah. Terutama faktor keselesaan, faktor kemudahan pelajar untuk keluar masuk dan sebagainya. Yang kedua, semua perabot yang disediakan adalah menjadi tanggungjawab penghuni untuk menjaga dengan baik. Yang ketiga, pelajar dikehendaki membayar kos ganti rugi alat-alat perabot yang dirosakkan. Yang ini kita akan bawa ke tata tertib lah. Sekiranya pelajar merosakkan perabot sama ada sengaja ataupun tidak disengajakan. Sekiranya berlaku apa-apa masalah dengan perabot dan juga apa sahaja yang berlaku di dalam bilik ataupun rumah pelajar, pelajar perlu berjumpa dengan pegawai-pegawai terlebih dahulu. Yang keempat, penghuni kolej tidak dibenarkan menebuk, mengetuk paku di dinding. Yang kelima, pelajar dilarang menggunakan atau bermain alat pemadam api melainkan dalam keadaan kecemasan. Pernah berlaku pelajar menggunakan alat pemadam api sebab nak sembuh kat kawan dia untuk sambut birthday. So apa kerugian kita di situ adalah sekiranya berlaku ketika itu perkara yang tidak diingini, sebagai contoh kebakaran, so kita tak ada alat untuk yang boleh digunakan untuk memadam api. Jadi saya minta kerjasama daripada semua pelajar untuk tidak bermain dengan alat pemadam api ni. Dan yang keenam, pastikan peralatan kolej berada dalam keadaan baik dan bersih sebelum meninggalkan universiti. Ini yang seperti saya nyatakan tadilah, proses clearance. Pastikan semua bilik-bilik dalam keadaan bersih, tidak berhabuk, dan barang-barang semua dikeluarkan dari dalam bilik. Ini saya kongsikan kemudahan kolej yang ada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Ini adalah keadaan bilik lah di UiTM kampus Seremban, Rembau dan juga Pilah. Ini antara perabot yang pelajar-pelajar akan terima nanti. Seterusnya adalah vending machine. Yang ini semua kampus ada. Bagi untuk lift pula hanya ada di kampus Seremban dan juga kampus Rembau. Sebab bangunan-bangunan Kolej Kediaman di kampus Seremban dan Rembau dia lebih daripada 5 tingkat. Jadi memang keperluan lift tu memang adalah. Tapi bagi di kampus Kuala Pilah kita tak ada lift. Pelajar-pelajar semua insya-Allah sihatlah sebab tiap hari exercise untuk naik ke bilik-bilik sebab kita ada 5 tingkat. Seterusnya kita juga ada kemudahan pelajar OKU di mana pihak UiTM sendiri nak pastikan yang pelajar-pelajar kelainan upaya ni tidak tertinggal lah dari segi pendidikan. So kita harap semua pelajar dapat memberi kerjasama dan juga memberikan bantuan lah sekiranya terdapat pelajar-pelajar kelainan upaya di kampus masing-masing. Seterusnya ni antara kemudahan kolej ni adalah medan selera di kampus Rembau. Kita ada juga medan makan 3 persekutuan di kampus Seremban dan juga anjung selera pepatah di kampus Kuala Pilah. Ini adalah medan-medan selera yang terdapat berhampiran dengan Kolej Kediaman. Selain daripada di sini juga kita ada juga bangunan-bangunan kafeteria yang ada berdekatan dengan blok-blok fakulti untuk kemudahan pelajar. Seterusnya berkenaan dengan aduan kerosakan. Di sini terdapat 2 kategori di mana untuk
aduan berkaitan dengan perabot kolej. Okey, pelajar-pelajar perlu membuat aduan berkenaan terus ke pejabat kolej. Okey, pejabat kolej masing-masing. Okey, sebagai contoh, katil patah ataupun kerusi bergoyang. So pelajar-pelajar boleh buat aduan kerosakan di pejabat kolej. Yang kedua, kerosakan berkaitan dengan elektrik dan juga awam. Okey, contoh lampu tak hidup, suis tak berfungsi, kepala paip tercabut dan sebagainya. Pelajar perlu membuat aduan kerosakan secara online melalui sistem e-aduan facility. Bagi kampus Kuala Pilah, berikut adalah pautan lah. Pautan e-aduan. Tapi pelajar-pelajar jangan risau. Pelajar boleh akses sistem-sistem berkenaan melalui sistem aplikasi aplikasi pelajar. Pelajar boleh buka website UiTM Cawangan Negeri Sembilan, pergi ke aplikasi pelajar. Di situ ada dinyatakan ataupun ada tertera pautan-pautan bagi sistem e-aduan setiap kampus. Seterusnya, peraturan berkenderaan di kampus Kolej Kediaman. Sukacita saya nyatakan di sini, pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan kolej adalah tidak dibenarkan membawa kenderaan. Maksud kenderaan ni lebih pada kenderaan kereta lah. Sekiranya pelajar nak bawa kenderaan seperti motor, yang tu dibenarkan. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar memerlukan kenderaan ini atas sebab-sebab yang memang tidak dapat dielakkan, sebagai contoh masalah kesihatan kronik dan sebagainya, perlulah membuat permohonan bertulis kepada pihak atasan. Dan jika diluluskan, pelajar perlu meletakkan kenderaan tersebut di tempat yang dibenarkan sahaja. Di Kolej Kediaman memang kita tak benarkan untuk meletakkan kenderaan. Seterusnya kita tengok berkenaan dengan pakaian ataupun sasiah rupa diri. Ini merupakan contoh pakaian bagi siswa, di mana siswa perlu memastikan, siswa dan siswi lah, kad pelajar perlu sentiasa ada, digantung di leher dan sebagainya, kena bawa. Kemudian bertali leher, memakai baju batik pada hari Khamis ataupun majlis rasmi. Bagi siswa dilarang bertindik, memakai subang, gelang atau rantai, berambut pendek dan kemas, memakai pakaian sukan yang sesuai, berseluar jeans dan slek yang kemas, tidak bertampal atau koyak. Ini adalah tata cara pakaian bagi siswa di UiTM. Bukan saja di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, tapi malah juga di seluruh sistem UiTM. Begitu juga dengan siswi. Tata cara dia adalah berbaju kurung bagi setiap hari Isnin, hari Koklat dan hari Jumaat. Digalakkan memakai baju batik pada hari Khamis dan majlis rasmi yang sesuai. Tidak memakai pakaian yang terdedah, menjolok mata dan sebagainya. Tidak mewarnakan rambut, dan juga tidak berpakaian bertampal-tampal ataupun koyak lah. Pastikan semua pelajar patuhi sasiah rupa diri ini. Jika tidak patuh, so pegawai-pegawai yang telah dilantik sebagai pegawai sasiah rupa diri ini akan menjalankan tugasnya lah. So pelajar-pelajar akan terima surat cinta. Seterusnya, ini berkenaan dengan tindakan tata tertib. Pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan yang disebutkan akan diambil tindakan tata tertib. Di sini ada dua kaedah, yang mana kaedah yang pertama adalah kita panggil compound terus. Pegawai sasiah rupa diri akan mengeluarkan notis kepada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan, dengan compound terus tidak melebihi RM50,000. RM50. RM50,000. Ni kesalahan, takkan tak bawa kad metrik kena RM50,000 kan. So RM50.
Okey, bagi kompaun terus ni, pelajar tidak perlu dihadapkan ke tata tertib lah, maksudnya naik kod dan sebagainya. Okey, tapi pelajar perlu membayar benda tersebut. Cuma pelajar kena ingat, walaupun pelajar tidak dihadapkan ke kod, tapi rekod tata tertib pelajar telah pun berada di dalam fail peribadi masing-masing. Okey. Seterusnya, bagi kesalahan selain daripada kompaun terus, kesalahan-kesalahan ni kita akan hadapkan ke lembaga tata tertib. So, hukuman dia adalah denda mengikut kadar yang telah ditetapkan ataupun mengikut kos sebenar kerosakan. Okey, dan juga ni salah satu je lah, hukuman dia ditarik balik kemudahan kolej. Jadi sekiranya pelajar-pelajar nak pastikan duduk di dalam, pastikan tidak melanggar peraturan. Okey, ini adalah berkenaan dengan kompaun terus. Okey, kenaan kompaun terus diperuntukkan di bawah kaedah 26A Akta 174 bagi kesalahan-kesalahan berikut dengan hukuman kompaun terus tidak melebihi RM50. Okey, jangan risau, bukan RM50,000. Okey. Yang pertama, ingkar arahan pegawai perpustakaan, ini melalui kaedah 3 dalam kurungan 1. Yang kedua, kesalahan mengenai sasiah pelajar, ini adalah kaedah 6. Ini berkenaan dengan tata cara pemakaian pelajar lah. Okey, ini pelanggaran tata cara pemakaian pelajar ni tidak tidak termaktub di bawah kesalahan di kawasan kolej kediaman sahaja, tetapi ini menyeluruh di seluruh kampus. Okey, di seluruh cawangan lah. Okey, kemudian yang ketiga, kesalahan mengenai kebersihan dalam kampus, ini kaedah 21. Yang ini nanti saya akan nyatakan lah. Okey, contoh-contoh yang dikenakan bagi kesalahan kebersihan kaedah 21 ni sekiranya berada di kolej kediaman. Okey, yang keempat, kesalahan membuat bising. Okey, kaedah 22. Yang kelima, kesalahan tinggal atau tidur selain daripada asrama yang diperuntukkan. Ni squatting lah ni. Okey, ini adalah di bawah kaedah 23. Dan yang keenam, kesalahan tidak membawa atau mempamerkan kad pelajar melalui kaedah 25. Okey, selain daripada kesalahan-kesalahan yang 6 tersebut ni, okey, kesalahan tersebut perlu dibawa ke lembaga tata tertib. Okey, ini adalah contoh kompaun terus di bawah kaedah 21, iaitu kesalahan kebersihan dalam kawasan kampus. Dalam kawasan kampus ni bermaksud dalam kolej pun adalah termasuk sekali lah di bawah kampus. Okey. Yang pertama, tilam dan bantal tidak bersarung dan bercadar. Ni RM50 terbang. Okey. Rumah, bilik, ruang tamu tidak disapu, bersepah, kipas dan lampu berhabuk. Okey, ini kita lebih pada kekemasan dan kebersihan lah. Seterusnya, yang ketiga, haiwan peliharaan. Membawa haiwan peliharaan sama ada jenis berbahaya atau tidak. Okey, saya faham ada di kalangan pelajar-pelajar yang berkemungkinan ada membela haiwan peliharaan, sebagai contoh hamster, kucing. Walaupun haiwan tersebut tidak berbahaya, tapi mungkin berbahaya pada pelajar-pelajar yang mengalami alergik dan sebagainya. Jadi haiwan peliharaan tinggallah di rumah, minta tolong ibu atau ayah atau adik-beradik yang lain jagakan. Okey. Yang keempat, kasut tidak bersusun dan kotor. Okey, pastikan kasut bersusun di rak ataupun di dalam bilik yang telah disediakan ruang-ruang untuk menyimpan kasut lah. Okey, kalau kasut tu jarang pakai, masukkan dalam kotak. Okey, susun elok-elok di dalam bilik. Seterusnya, yang kelima, berkenaan dengan pakaian. Okey, menggantung pakaian di railing langsir, kipas dan water sprinkler. Okey, yang ini kebiasaannya bila pelajar malas nak turun ke bawah untuk sidai dekat ampaian yang telah disediakan lah. Okey, yang ini kita tak benarkan. Okey, sebab ia boleh membawa kerosakan kepada peralatan tersebut. Yang ini kita boleh kenakan kompaun terus sekiranya melanggar peraturan tersebut. Seterusnya, yang keenam, perabot. Mengubah kedudukan perabot dari tempat asal. Okay, yang ketujuh, tong sampah. Membiarkan tong sampah berbau dan menjadi tempat pembiakan serangga. Dan yang ke-8, contoh yang ke-8 adalah tandas, yang mana sebagai contoh pakaian yang tidak dibasuh direndam terlalu lama sehingga menyebabkan berbau. Okay, dan juga membuang sisa makanan di dalam sinki. Ini antara contoh-contoh lah. Okay. Seterusnya, ini
contoh-contoh kesalahan-kesalahan kolej yang lain. Okey, sebagai contoh kita lihat kat sini, okey, keadaan bilik yang tidak tersusun, okey, bersepah. Okey, kemudian ada berlaku vandalism di sini di mana pelajar menconteng di pintu. Okey, bagi kesalahan menconteng di pintu ini, kita perlu membawa ke lembaga tata tertib dan hukumannya adalah dengan membayar kos ganti rugi yang mengikut kadar yang telah ditetapkan ataupun mengikut kadar kos sebenar bagi penggantian pintu tersebut. So pelajar kena ingat ni, pintu-pintu yang kita ada di Kolej Kediaman merupakan jenis yang pintu fire rated door, yang mana pintu ni harga dia memang mahal, okey, beribu. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat menjaga kemudahan-kemudahan yang kita sediakan ni lah, okey, jangan conteng dan sebagainya. Ni dia nak sambut raya agaknya. Okay, kita pun tak benarkan pelajar memasang lampu, walaupun kita rasa macam lampu ni, lampu lilap-lilap ni, lampu raya ni satu perkara yang kecil, tapi kita khawatir sekiranya berlaku short circuit dan sebagainya. Okay, sebab di Kolej Kediaman ni kapasiti pelajar yang tinggal ramai. Okay, jadi mungkin berlaku power shortage dan sebagainya. Jadi kita nak elakkan lah, okay, perkara-perkara seperti ini yang berlaku. Okey, lepas kemudian kalau kita tengok pada gambar sebelah ni, dia buka salon ataupun buka kedai gunting rambut. Ini pun kita tidak benarkan lah. Okey, sebab alat gunting rambut tu sendiri adalah merupakan alat yang barangan elektrik yang tidak dibenarkan. Okey, ni contoh-contoh kesalahan lain. Okey, kasut tidak bersusun, kemudian saya pun tak tahulah berat mana pelajar ni kan sampai pecah tandas tu. Yang ini kita akan bawa ke tata tertib lah, sebab kita akan kira ikut kos sebenar. Okey, bagi kalau gambar kunci tu, ini biasanya berlaku semasa hujung semester. Okey, ini kita anggap pelajar tidak membuat clearance lah. Okey, sebab setiap clearance pelajar perlu pulangkan semula kunci dan juga perlu menandatangani dokumen yang disediakan lah. Sekiranya pelajar tak tanda tangan, kita beranggapan pelajar tidak membuat clearance. So bila tak buat clearance, okay, dia akan efek pada permohonan kolej pada semester akan datang. Okay, ini contoh-contoh yang tak saya nyatakan tadi, gantung baju di tempat yang tidak sepatutnya. Ini contoh kesalahan semasa clearance. Okay, kita nampak di sini pelajar telah pun mengosongkan bilik, mengosongkan barang-barang peribadi, tetapi okay, tidak masih meninggalkan sampah sarap. So pastikan sampah-sampah ni kena buanglah. Okay, bilik dalam keadaan bersih, barulah boleh hantar kunci di pejabat kolej. Okay, seterusnya e-insentif makanan. Okay, ini insentif makan ni merupakan satu proses online untuk pelajar diploma bagi mendapatkan bantuan allowance makanan. Okey, pelajar program diploma yang mengikuti pengajian sepenuh masa sama ada tinggal di kolej atau non-resident boleh membuat permohonan e-insentif. Okey, kemudian ciri yang kedua dia adalah pelajar yang tidak mendapat apa-apa tajaan, bantuan beasiswa atau derma siswa. Dan seterusnya, pelajar yang mendapat kemudahan PT-PTN, derma siswa tajaan dan beasiswa berjumlah 2,500 ke atas adalah tidak layak mendapat kemudahan ini. Okey, yang keempat, pelajar yang mengikuti latihan amali dan semester lanjutan adalah tidak layak memohon. Okey, kat sini saya minta pelajar-pelajar untuk peka dengan perkeliling yang kita keluarkan berkaitan dengan permohonan e-insentif makanan ini. Bila tarikh-tarikh cut off date dia, okay, dan tata cara permohonan, semua kita akan buat hebahan di papan kenyataan dan juga mana-mana media sosial, okay, supaya hebahan itu kita dapat buat secara menyeluruh. Okay, jadi pelajar perlu membuat permohonan mengikut tarikh-tarikh cut off date yang kita akan kongsikan kemudian. Dan sebagai contoh, pelajar ni dia mendapat kemudahan e-insentif makanan ni pada semester ini. Okey, untuk semester hadapan pelajar perlu membuat permohonan lagi.
Okay, dia bukan bermakna sekali dia berjaya mendapat bantuan allowance makanan ni adalah untuk berjaya sehingga pelajar habis tamat pengajian di UiTM. Tetapi setiap semester pelajar perlu membuat permohonan semula. Okay, sebab berkemungkinan setiap semester, untuk semester akan datang ada perubahan dari segi gaji ibu bapa. Okay, sebagai contoh, kalau sebelum ni pelajar tersebut tidak berjaya mendapatkan bantuan allowance makanan, tapi bila semester depan mungkin berlaku perubahan gaji bagi ibu bapa, ataupun tidak mendapat permohonan pinjaman dan sebagainya tidak diluluskan, pelajar boleh membuat permohonan. Ini saya ingatkan kepada semua pelajar berkenaan dengan norma baru di UiTM. Semua sedia maklum berkenaan dengan pandemik yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi di UiTM juga tidak ketinggalan lah untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dapat dikekang lah. Yang pertama, untuk mencegah penularan wabak COVID-19 di UiTM, patuhi SOP yang disediakan. Kemudian ingin memasuki UiTM, pastikan mengisi borang deklarasi saringan risiko, saring C19 UiTM dan aplikasi MySejahtera. Seterusnya, tentukan setiap pergerakan anda direkodkan dengan menggunakan sistem imbasan QR Code. Kita galakkan pelajar supaya mengurangkan pergerakan keluar masuk lah, terutama keluar masuk kampus. Sebab kita nak elakkan penularan COVID-19 ni. Dan seterusnya, memastikan suhu diperiksa di setiap pintu, menggunakan hand sanitizer, mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Sekiranya pelajar mengalami gejala, sebagai contoh demam, batuk dan sesama, pelajar perlu segera ke unit kesihatan untuk mendapatkan rawatan sebelum ianya berlarutan. Kemudian ini antara poster-poster yang kita nak kongsi dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan elak 3S atau 3C. Jika tidak dapat dielakkan, jaga jarak 1 meter. Ini jarak yang maksud saya ni, elak 3S ni sekiranya kita nak ambil contoh di dalam kampus, biasanya di tempat-tempat seperti medan selera, nak masuk ke dalam lift, pastikan pelajar ikut penjarakan 1 meter. Kemudian amalkan 3W, wash, wear and worn. Kerap cuci tangan. Sekiranya pelajar-pelajar berhampiran dengan punca air, saya galakkan untuk cuci tangan lah. Tapi kalau kata jauh daripada punca air, pastikan hand sanitizer sentiasa dibawa bersama. Kemudian pakai pelitup muka dan amaran lah. Sebagai contoh, jangan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Lakukan disinfeksi, duduk di dalam bilik. Dapatkan rawatan jika ada gejala. Seterusnya, ini saya suka memetik kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini yang bawa maksud pada bila pelajar datang ke kampus, melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, pelajar datang dengan harapan keluarga. Jadi saya berharap supaya semua pelajar dapat ingat, sentiasa ingat harapan keluarga terhadap pelajar. Pastikan buat yang terbaik. Jadilah pelajar yang bertanggungjawab, pelajar yang sentiasa patuh pada peraturan, supaya kita dapat pastikan setiap perjalanan tu dapat dilalui dengan dengan lebih mudah lah. Sebelum saya mengakhiri taklimat saya pada hari ini,
So suka saya ingatkan, hashtag kita jaga kita, hashtag kita UiTM. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega.